Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Baik, Sukan Plus Close Up bersiaran dalam edisi khas hari ini. Rencah Sukan 2023. 30 minit kita akan ulas, kita akan kupas seluruh perjalanan sukan negara dari Januari hingga detik hari ini 30 Disember. Baik, bersama saya hari ini untuk menceraikan setiap peristiwa dan detik penting. Kami bariskan ke semua penyampai dan hos Sukan Plus Close Up. Kita ada Azril Ashman, kita ada Nazrin, dan di sebelah kiri saya Hana Syafira. Memang kita asingkan siap-siap untuk fan MU kat situ. Amboi. Baik, kita bercakap tentang sukan negara. Kita tidak dapat tidak untuk lari sentuh tentang pasukan bola sepak negara. Nazrin, panjatan 15 anak tangga. Kalau kita tengok ranking pada Disember 2022, kita berada pada kedudukan 145 dunia. Satu anjakan yang positif. Nazrin, apa komen Nazrin? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bila cakap pasal peningkatan prestasi pasukan Harimau Malaya, saya tak boleh menolak faktor profesional yang dibawa oleh Kim Panggon dalam skuad kebangsaan. Kita nampak daripada tahun pertama, inilah tahun kedua, dan kita nampak bunga-bunganya telah mula berputik, iaitu pemain sudah mula faham apa ideologi ataupun taktikal falsafah bola sepak yang mahu dimainkan Panggon, dan di situ Panggon berjaya menjadi satu figura yang boleh membuatkan pemain kita untuk bersatu hati menjayakan taktikal permainan pasukan dan meraih kemenangan. Itu sebenarnya penting, itu sebenarnya kunci seorang jurulatih yang baik bagi saya. Kalau kita tengok Aril, kita berjaya menewaskan Kyrgyzstan dan Taiwan pada kelayakan Piala Dunia. Kalau kita tengok Kyrgyzstan ranking lebih baik, 199 kalau tak silap saya. Okey, bagi saya sebenarnya Kim Panggon ni memberikan satu keyakinan baru pada penyokong-penyokong Malaysia dan juga Harimau Malaya. Kita dah lama sebenarnya tak dapat melihat skuad kebangsaan kita bermain seperti ini. Dah lama sangat kita merindui aksi-aksi seperti ini, seperti pemain seperti Alkian Rashid, Faisal Halim, Arif Aiman. Kelahiran pemain muda seperti ini memberi Kim Panggon satu injection untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang bagus seperti ini. Grade A lah bagi saya untuk tahun 2023. Okey, dalam pada masa sama kita tak boleh nafikan pengaruh naturalisasi. Hana, macam mana kita lihat Taiwan, reporter Taiwan ni dia cakap pasukan Malaysia ni dah macam bukan pasukan Malaysia, nampak muka masalah bercampur semua kan. So bagi Hana, naturalisasi ni berjaya menjadikan Malaysia sebuah pasukan yang lebih baik. Untuk jangka masa pendek ini berjaya. Kita boleh tengok ranking Harimau Malaya pun dah meningkat 130 buat masa sekarang ni. Dan tapi untuk jangka masa panjang, Haidar, saya rasa perlunya penerapan kepada pemain-pemain tempatan, Sabah FC, Selangor FC, JDT khususnya memang banyak potensi oleh pemain tempatan sendiri, dan sebenarnya untuk pemain naturalisasi ni untuk jangka pendek baguslah. Ranking pun dah meningkat. Naturalisasi ini sebenarnya adalah idea daripada Datuk Yusof sebenarnya. Komen Nazrin. Betul. Ia ada satu Datuk Yusof sendiri dalam bila dia memperkenalkan program naturalisasi ini, dia ada 3 fasa, iaitu fasa jangka pendek, jangka sederhana dan panjang. Dan setakat ini kita tahu program di bawah FAM ini terhenti untuk setakat jangka masa pendek, dan kita nampak program ini berjaya menyuntik satu dimensi baru dalam skuad kebangsaan untuk membariskan pemain-pemain yang mempunyai satu kriteria berbeza daripada pemain tempatan sedia ada, dan ini dapat membuatkan pemain-pemain kita sedikit sebanyak terpengaruh dan mahu meningkatkan lagi prestasi mereka untuk menyaingi kehebatan-kehebatan pemain ini. Okey Nazrin, tetapi bila cakap soal naturalisasi, saya suka nak menekankan bahawa ia adalah program jangka masa pendek. Apa yang penting, apa yang perlu berterusan dari masa ke semasa adalah program pembangunan itu di setiap negeri. Kita takkan boleh nak bergantung sepenuh masa terhadap pemain naturalisasi ataupun sepanjang masa. Warisan okey. Warisan tidak masalah. Kita perlu berhati-hati dengan kualiti naturalisasi ni. Sebab ada juga 2 player yang kita lihat seperti boleh katakan gagal lah untuk beraksi terbaik dalam skuad kebangsaan. Mungkin FAM boleh melihat kualiti mungkin daripada sudut umur, negara mana. Mungkin perkara itu perlu dititik beratkan untuk masa jangka pendek yang mesti Jan cakap tadi lah. Tapi sebenarnya Haidar, kalau saya boleh tambahlah Kim Panggon tadi dan juga FAM sini, saya rasa FAM pun memang favourite kan Kim Panggon. Jadi saya rasa kalau dari segi
prestasi yang ditunjukkan oleh Harimau Malaya pun saya rasa FAM memang berpuas hati lah. Dan untuk jangka masa mungkin setahun 2 lagi memang kita akan nampak lah, saya rasa Kipanggun masih menerajui Harimau Malaya lah untuk aksi-aksi akan datang juga. Baik, bila sentuh tentang Kipanggun sebenarnya, FIFA ada bagi satu statement. Dia cakap Malaysia muncul sebagai kuasa baru Asia Tenggara. Harimau Malaya hanya memenangi 3 daripada 10 perlawanan mereka sebelum ketibaan Kipanggun. Kemudian memenangi 18 daripada 27 perlawanan. Sentuhan Kipanggun itu sendiri sangat istimewa. Magic mungkin? Betul. Bagi saya, pemain-pemain sedia ada ini sudah dibekalkan dengan orang cakap apa, basic fundamental of football oleh barisan kejurulatihan kita sebelum ini. Kalau kita tengok Tan Chan Ho, Datuk Ki Raja Gopal telah memberikan satu fundamental. Dan Kipanggun ini dia ada satu kelebihan untuk dia memegang kunci untuk membuka pintu kepada pemain kita ke arah satu lagi permainan yang lebih baik, Ya, Okay, baik. Apa yang saya lihat Kipanggun ni sebenarnya, line up dia berbeza-beza untuk setiap perlawanan, tak kira persahabatan maupun kelas A punya perlawanan. Apa yang Kipanggun bariskan kita tak boleh jangka. Siapa player dia akan turun, siapa kapten malam tu, dan waktu permainan sebenar tu, waktu malam tu baru kita tahu siapa line up yang berbisa dia akan letakkan untuk berlawan satu pasukan. Sebenarnya Aziz, saya rasa Kipanggun ni salah satu kelebihan dia adalah dia mampu dan ada kemahiran menilai kelebihan pemain dia sendiri. Di mana hendak meletakkan, sebab itulah Azrul boleh cakap ada surprise di setiap perlawanan tu. Dan dia tahu di mana hendak meletakkan pemain-pemain ni lah. Kipanggun seorang jurulatih yang tidak sekadar tahu apa yang perlu dibuat dalam pasukannya, tetapi apa yang diperlukan oleh pasukannya dibuat berdasarkan lawan yang bakal yang bakal dijumpa dan disesuaikan dengan suasana. Alang-alang semua duk puji Panggun ni, saya pun nak tambah sikit lah. Panggun ni dalam setiap sidang media dia tak pernah salahkan player. Betul, Dia itu tak saya pernah salahkan perasan. player. Betul. Dia ulas tentang permainan dan dia kata kalau nak salahkan player, salahkan saya. Dia macam tu. Okey, baik, kita nak ubah sikit. Okey, dalam statement FIFA tu juga dia ada mention tau, dia ada highlight 5 pemain dan salah seorangnya Arif Aiman Hanapi. Dia menarik perhatian FIFA pada usia 21 tahun, digambarkan sebagai 5 bintang bakal menjadi tumpuan Piala Asia. Aril. Okey, saya melihat Arif Aiman ni sebagai satu kelahiran barulah untuk bola sepak negara kita. Seorang pemain yang sangat lincah, memiliki kelebihan untuk memotong pertahanan lawan, boleh assist, boleh skor gol dalam masa yang sama. Tetapi kita perlu menjaga beliau ni sebaik mungkin daripada sudut kecederaan. Sebab saya lihat Arif belum lagi mendapat injury yang sangat panjang. Setakat ni alhamdulillah permainan dia sangat cantik, stable, dan mungkin saya yakin dia boleh kekalkan pemain terbaik Malaysia ni untuk kali ketiga. Hana, komen? Saya rasa itu peluang yang besar untuk Arif Aiman. Tapi mungkin dia akan berfikir panjang melihat kepada apa yang dia nak contribute kepada Malaysia sendiri. Tapi macam Haidar cakap, tak mustahil pun sebenarnya. Piala Asia akan membawa Arif Aiman lebih jauh daripada sekarang. Sudah pasti akan mengangkat lagi nama dia. Betul. Pada masa sama dia dah sign kontrak baru dengan JDT, kontrak jangka masa panjang. Betul. Baik, bila cerita tentang JDT lah kan, double, quadruple, kita tak boleh tinggalkan JDT dalam perbincangan bola sepak kita. Sebab bila bercakap tentang bola sepak Malaysia, bola sepak domestik, inilah JDT lah warnanya. Jadi Esteban Soleri tahun pertama dalam kepimpinannya, komen Nazrin. Esteban Soleri dia hanya meneruskan apa yang benda yang baik di JDT, meneruskan dan meningkatkan lagi prestasi sedia ada. Dan beliau seorang jurulatih yang mempunyai falsafah tersendiri. Kita tengok JDT tampil dengan lebih garang musim ini apabila berjaya menjaringkan 100 gol semusim. Tak ada pasukan pernah buat 100 gol semusim. Kat situ kita boleh nampak secara tak langsung falsafah yang mahu ditekankan Soleri. Tetapi kita kena ingat JDT Soleri tidak bergantung kepada JDT. Tapi minta maaf, JDT tidak bergantung kepada Soleri. Soleri bergantung kepada JDT. Dan mana-mana jurulatih juga bergantung kepada JDT. Okey, baik. Sedap banyak tu. Apa yang saya lihat, JDT sebenarnya dominan. Dia setiap posisi sangat cun, dan dia tahu apa yang mereka mahukan dalam setiap perlawanan mereka hadapi. Cuma mungkin kita boleh mendoakan JDT mendapat satu lagi injection di SCL
Kita dah tahu dominan JDT di tempatan domestik. Apa yang kita mahukan di musim-musim hadapan, kita nampak JDT akan lebih bigger dekat SCL dan itu adalah antara misi utama pemilik JDT. Tapi Azril rasa setakat ini 10 tahun dominasi JDT dalam Liga Super, apa kesan dia kepada Liga Super itu sendiri? Kesannya sebenarnya Tanyalah saya. Saya macam ni cerita dia. Bila 10 tahun berturut-turut JDT conquer Liga, ada satu perasaan, bila kita nak tengok tim lain naik pula. betul. Dia bukan perasaan boring tau, tapi nak lihat satu Kelainan. betul. Kita harapkan pasukan-pasukan macam Selangor, mungkin juga Terengganu. Mungkin Penang. Penang. Mungkin Penang sini boleh mencabar. Anak-anak Sebenarnya Haidar, Ini Penang prestasi, ya saya Penang sama dengan Haidar. Sebenarnya JDT prestasi dia ni sebenarnya perlu dijadikan penanda aras kepada tim-tim lain. Dia bukan dicemburui ke ataupun melihat kepada sudut yang negatif. Sebenarnya apa yang positif ada di JDT itu sebenarnya perlu diterapkan oleh tim lain. Barulah ada orang kata ada panas je dalam perlawanan bola sepak Malaysia ni, Liga Super contohnya kan. Saya rasa itu yang perlu diterapkanlah oleh Tapi Hana, kita perlukan payung yang lebar sebenarnya untuk mendapat sebuah pasukan yang hebat seperti JDT. Tapi saya nak highlight sikit pasukan seperti PDRM season ni. Boleh kita nampak walaupun tanpa pemain-pemain bintang, setiap every game PDRM memberikan satu keputusan yang sangat memperangsangkan, Nazrin. Bagi saya mereka membuat kerja yang baik untuk musim ini. PDRM. Betul. Antara blok ni. Baik, kita kena alih perhatian kita daripada bola sepak sebenarnya. Kita nak pergi perhatian kita kepada beberapa tamasya sukan yang berlangsung sepanjang tahun ini. Baik, edisi ke-32 tamasya sukan SEA di Kemboja pada Mei merupakan pencapaian terburuk kontingen negara. Hana, sejak acara Dwi tahunan ini diperkenalkan pada 1959, ini prestasi terburuk, Hana. Atlet perlu bekerja lebih keras. Tapi saya rasa mungkin ada faktor yang menyumbang kepada prestasi terburuk. Kalau kita tahu 63% ni adalah atlet muda. Kalau kita tengok yang positifnya, baguslah untuk berikan peredahan. Mungkin pada tamasya akan datang 2025, tak silap saya, mungkin akan ada perubahan dari segi kenaikan pingat dan sebagainya. Dan saya rasa Haidar, mungkin tekanan disebabkan sasaran emas yang menjadi punca kepada prestasi terburuk berbanding di Hanoi dulu. 2023 saya tak boleh terima lagi dah reason COVID atau semua latihan yang kurang mencukupi. Dia sebenarnya dah walaupun mungkin ada kesan-kesan, tapi sebenarnya itu bukan alasan yang kukuh sebenarnya. Aril, hanya 34 pingat emas, 45 perak dan 97 gangsa. Satu pencapaian, katanya 2 edisi kita ketinggalan jauh dengan negara seperti Singapura, Thailand, Vietnam dan walhal Kemboja juga telah berada di atas kita pada edisi yang terakhir ni. Mungkin sebenarnya atlet-atlet muda kita dah perlu step up, bukan datang untuk pingat gangsa, pingat perak. Next edisi kita perlu ada satu semangat yang kita ingin menang emas. Sebab tak kisah umur 21 ke 22 ke, apa yang kita datang di Sukan SEA ini adalah pentas pertama sebelum kita naik ke Sukan Asia, naik ke Sukan Olimpik. So ini adalah base kita sebenarnya untuk kita boost up pergi ke Sukan Asia dan Sukan Olimpik. Nazrin setuju bila kita meletakkan atlet-atlet muda untuk ada orang cakap sukan sini sukan karnival atau mungkin sukan sakus. Betul. Bagi saya bila bercakap pasal sukan SEA, saya tidak memandang sangat mengenai kedudukan pingat, tetapi saya lebih melihat kepada sukan tertentu, iaitu sukan-sukan yang dipertandingkan di Olimpik. Betul. Jadi bila kita cakap atlet muda diletakkan ataupun diberi pendedahan, saya rasa ini sesuatu yang baik kerana dia akan dengan pengalaman yang ada dapat mematangkan lagi menjelang kejohanan-kejohanan besar akan datang. Sebab Nazrin, kita tengok daripada 600 lebih atlet yang dihantar ke Sukan SEA Kemboja, 676. Yap, 211-nya adalah yang mereka yang berjaya menaiki podium dan itu adalah atlet pertama kali bertanding di Sukan SEA Kemboja. So mungkin kita boleh ada satu jangkaan lah akan ada perubahan prestasi lah di edisi. Dan kita juga dilaporkan bahawa kita mengalami satu orang cakap apa masalah dalam
continuity atlet disebabkan COVID. Jadi perkara itu kita tidak dapat COVID tu nafikan. Ada kesannya dalam orang cakap apa, continuity of athlete itu. Okey. Dan kita Itu nampak saya setuju. impact dia di sukan si baru-baru ini kita dapat lihat. Ini saya nak tambah sikit yang sukan Olimpik tu, Nazrin. Mungkin seperti sukan badminton, perlu lebih step up di sukan C. Mungkin renang perlu menambah kilauan pingat dan membantu. Olahraga juga perlu bersaing hebat dengan Thailand especially-nya. Dan mungkin untuk di 2025 sukan-sukan yang gagal di Kemboja perlu memberikan lebih banyak lagi lah kata input dan juga tambahan nilai untuk sukan-sukan yang gagal di Kemboja. 2025 di Thailand. Bangkok. Okey. Baik, kita pindah kepada sukan Asia Hangzhou 23 September hingga 8 Oktober. Sebenarnya bila satu keputusan yang kurang memberangsangkan pada sukan si Kemboja, atlet ni turun dalam keadaan ketakutan sikit lah kan. Sebab saya kena bantai pula kat sukan Asia, betul. Jadi tapi apa yang menarik, mereka tampil mereka tampil dengan formula sasaran pingat tanpa warna. Kita sasarkan 27 pingat ketika itu. Dan kita dapat 32 pingat. Betul. 6 emas, 8 perak dan 18 gangsa. Saya rasa itu mengurangkan tekanan atlet sebenarnya. Saya rasa mungkin itu adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada... Saya tak rasa setuju. Saya tak setuju. Oh, tak setuju dengan saya. Sasaran Tak apa. akan memberi tekanan kepada atlet. Sudah 2023. Perlukan tekanan. Itu hanyalah sekadar angka. Oh, okey. Sebenarnya kita pergi ke Tamasya besar, kita mahu melihat emas. Kilauan pingat, berapa kilauan pingat itu kita tahu. Itu mungkin mengurangkan leskan tekanan. Tapi rakyat Malaysia nak tahu berapa emas yang kita boleh dapat di Tamasya besar. Nasrin? Sebenarnya tak kisah apa fan MU cakap, tapi saya setuju dengan Hana. Dia mengurangkan sedikit tekanan. Kadang-kadang atlet ni bila dia letakkan terlalu besar harapan tu, dia ada macam fokus lari sikit kalau dia mungkin tak ada tekanan untuk pingat. Tapi satulah, kalau betul nak letak sasaran emas, kalau contoh 32 emas, letakkan sekali sasaran untuk perak dan gangsa. Itu pendapat saya. Kenapa tu? Sebab Supaya balance. Biar balance. So mana kata itu adalah hala tuju. Itu memang kita target. Ini kita target emas je. Mana tak orang tak tension. Mungkin anak rasa. Bila cakap pasal sasaran, kita tahu sasaran ini bukan dibuat oleh netizen ataupun pihak media. Sasaran ini dibuat oleh pihak pengurusan. Jadi mereka sendiri come out dengan sasaran. Jadi sasaran telah ditetapkan. Kenapa mereka mahu berasa tertekan dengan sasaran yang telah diberikan? Nampaknya MSN dan KBS boleh panggil kita Boleh kerja. panggil kita. Kita sehaluan. Okey, pada saya lah, kontingen negara bila di sukan Asia ni dia menutup mulut pengkritik masa dekat sukan C tu, dia orang kena kritik. So dekat sukan Asia itu sendiri. Okey, Nazrin, pengalaman ke Hangzhou. Saya sebenarnya Mr. dah Hangzhou. hampir sebelah kaki. Tapi dia pergi, saya tak pergi. So Hangzhou tu apa awak tengok situasi cabaran atlet Malaysia ketika itu? Okey, cabaran atlet kita adalah bila kita nampak di sukan C mereka bergelut, tetapi dengan masa yang ada dibawa kepada sukan Asia mereka berjaya boleh kata memberangsangkan. Tetapi ini tidak lain disebabkan sukan-sukan yang dipertandingkan. Okey, ternyata kita mempunyai kelebihan dalam sukan-sukan yang dipertandingkan. Contohnya seperti terjun. Okey, kita juga boleh kata agak memberangsangkan dalam kuda. Okey. And then kita ada beberapa sukan lain, squash juga. Di sini peluang untuk atlet kita menyelah itu ada, tetapi mungkin disebabkan kekurangan kejohanan tahun ini. Jadi mereka tidak dapat untuk menyesuaikan diri ataupun terbiasa dengan suasana kejohanan untuk menghilangkan rasa tekanan bila beraksi di pentas tertinggi. Tapi di Hangzhou ni, Hangzhou ni sukan-sukan seperti squash memberikan satu impak yang sangat tinggi, 3 pingat emas. Dan juga sukan equestrian yang kita tak jangka pun datang. Paling berjaya squash lah kan? Paling berjaya squash. Dan squash. dia layak ke Olimpik 2028 nanti. Dan ini menunjukkan squash ni bukan sekadar sukan yang pukul dinding je. Maksudnya untuk Malaysia ni memberikan something yang sangat impak dan istimewa lah untuk di China. Dia boleh jadi satu sukan sandaran Malaysia. Betul. Okey, kita bayangkan sukan Asia ni ibarat mini Olimpik. Betul? Betul. Macam ayat saya lah, laluan sutra ke Paris.
Wow, So Lana Sutra ke Paris. nampak ini adalah gambaran bagaimana result ataupun keputusan di Hangzhou itu boleh memberi gambaran kepada keputusan di Paris. Sebenarnya itu sebenarnya logik je kalau kita nak jadikan sukan asal di Hangzhou China sebagai satu Ukuran. tanda aras. Tapi jangan terlalu selesa dan jangan orang kata kurang keyakinan diri tu, sebab yelah dengan emas yang 6 kan, walaupun kita mencapai sasaran lebih daripada 27, tapi saya rasa bolehlah dijadikan mini Olimpik kan, supaya adalah sasaran tu untuk setiap atlet. Tapi kita perlu bimbang sebenarnya. Hadir emas 6 emas ni bukan daripada sukan Olimpik. Bolehlah 2028 kita pingat emas daripada squash. Badminton hanya gangsa. Manusia Aaron Chia Suwegi. So laluan sutra ke Los Angeles. Laluan kita ke Paris ni sebenarnya masih lagi pendapat Sama-sama. peribadi saya berliku lagi lah. Betul, saya setuju. Kita belum nampak sebenarnya sukan mana yang mampu memberikan kilauan pingat emas tu. Secara realitinya ada beberapa, cuma dengan masa yang ada ni kita pun tak tahu sama ada ia dapat dijelmakan ataupun tidak. Masa dah singkat kan? Masa dah singkat. Sangat singkat. Sangat singkat. Tinggal lagi beberapa bulan. Okay, kalau cakap pasal realistik sukan apa yang mempunyai peluang paling cerah untuk mendapatkan emas di Olimpik? Bagi saya masih realistik badminton. Sebab kita banyak kali kita dalam scene untuk semakin hampir. Di Rio 2016 kita melihat Guo Weisha Wee Kiong hanya satu mata lagi untuk mendapat pingat emas, dan kita juga melihat Datuk Lee Chou Wei 3 kali final. So saya nampak badminton masih lagi realistik untuk mendapatkan pingat emas pertama di Paris Saida. Baik, tahun ni juga kita ada 9 juara dunia, iaitu 7 daripada atlet normal dan 2 daripada para. Yang menariknya seperti Kabil Irfan mini GP, Wong Wensun wushu, Muhammad Raifdin Mansur Muay Thai, Nur Amisha Azrizal Muay Thai, Datuk Mike Mahan Boni Bunyao dan Datuk Abdul Latif Ramli. Macam Azril sendiri ada interview sebelum ni, apa tu? Natasha Roslan. Dia bawa ke program Close Up kita. Juara dunia Aril lah, interview juara dunia. Komen Aril. Saya rasa berbesar hatilah, cantik orangnya. Minta maaf. Okey, Natasha Roslan ada memberitahu saya waktu dia beraksi di separuh akhir, jari beliau dikoyak. Demi Malaysia dia lupakan semua tu. Hanya niat dia satu je hari tu datang ke kejohanan dunia tu adalah untuk bergelar juara dunia. Dan Natasha menggosikan, dia berkata dia sebelum ni belum pernah merasai satu perkara yang sangat paling istimewa. Sebab dia pernah tengok senior-senior dia jadi juara dunia. So bila dia come out di Kuwait, tak silap saya, di kejohanan dunia tu, bila dia dapat masuk ke final, dia jumpa dengan si legend dan seterusnya dia menunjukkan satu dia melawan kesakitan sebenarnya untuk bergelar juara dunia. Itu antara momen manis dia lah. Tapi Nazrin, malangnya antara 9 senarai yang saya ada ni, satu pun bukan acara Olimpik. Komen Nazrin. Okey, kita memang sentiasa menantikan kehadiran jago-jago tempatan yang memenangi kejohanan dunia dalam sukan-sukan berprestasi tinggi. Dan kita telah ada sebelum ini beberapa, cuma tahun ini tiada. Macam Hana cakap, apa yang berlaku tahun ini kita boleh meraihkan, tetapi jangan berasa selesa kerana banyak lagi kerja yang perlu dibuat. Tapi kita ada road to goal. Betul. RTG. Betul. Dan menarik untuk kita highlight beberapa nama, contoh macam Datuk Azizul Hasni untuk tahun 2023. Hana, boleh cakap macam mana prestasi dia kalau Hana dapat tengok? Kalau kita tengok ACC 2023 yang paling terkini, kalau tak silap saya, juara. Betul. Tapi beliau sendiri mengatakan yang belum 100% akan ke Olimpik Paris 2024. Dan macam Abang Nazrin cakapkan tadi, satu kerisauan juga. Kan itu adalah harapan pingat emas pertama kita di Olimpik. Tapi kita jangan lupa Shah Firdaus Sharom. Di Sukan Asia dia memberikan tanpa jejau, dia berhadiahkan kilauan pingat gangsa, 2 pingat gangsa. Betul. Saya nak emas. Betul, kami nak emas. Kami nak emas, Bukan kita nak menidak merendahkan. Tetapi itulah misi. Tapi mungkin boleh kurangkan beban Datuk Azizul di Paris nanti dengan kehadiran Shah Firdaus. Mungkin dia memberikan emas pertama. Betul, di Paris. Mungkin. Kita takkan tahu. Okay. Kan? Ini adalah atlet favourite Aril. Apa? Li Zijia. Boleh komen sikit bagaimana prestasi Zijia untuk
tahun ni? Untuk tahun 2023 Zija bagi saya boleh bagi dalam 70% lah. Untuk keseluruhan daripada 100. Sekurang-kurangnya ada gelaran tahun ni? Ada gelaran, dan daripada first round hingga ke hujung tahun dengan kemasukan coach Won Tak Meng, nampaknya Zija kembali yakin untuk bermain seperti biasa, dan akhirnya dia berjaya di kejuaraan terbuka Arctic pada Oktober tak silap, dan seminggu sebelum tu dia masuk final terbuka Denmark tapi tewas. Tapi tak mengapa, Zija mungkin dah dapat balik rhythm as a feeling untuk champion tu, untuk masuk ke final. Kita beri dia ruang lah. Kita sebagai rakyat Malaysia juga perlu memberikan Zija space, berikan dia untuk mendapatkan kembali momentum dia, jiwa dia yang dulu. Mungkin kita tak tahu manusia punya rasa macam mana kan. Okey, kita ada 5 minit lagi. Kita nak tahu keseluruhan aksi atlet badminton. Dikatakan Ariel sebagai antara prospek sebenarnya untuk emas Malaysia di Paris. Untuk tahun ni saya melihat, saya letakkan saya punya par saya adalah kepada bergu campuran negara kita, Centanji Tok Iwe. Sebab mereka baru digandingkan tahun 2022, hujung tahun tapi waktu ketika ini mereka sudah berada di ranking ke-9 dunia dan boleh main di final jelajah World Tour baru-baru ni. Bagi saya Centanji Tok Iwe ni antara permata baru kita, dan mungkin antara dark horse di Paris nanti. Dan Erencha Suwi juga menamatkan kemarau sebagai title dia since daripada 7 tahun mereka bersama menang ke Denmark. Dan juga, tapi saya agak terkesan sikit pelitan Emtina lah, agak flip-flop sikit. Mungkin kecederaan menghantui pelitan, ada beberapa kali dalam tournament dia cedera, mungkin ada selisih faham sikit, dan tapi alhamdulillah semuanya sudah okey. Dan kita jangan lupa Ziong telah meningkat masuk ke kelompok 20 dunia sebelum Paris. So ini antara Zija dan Ziong tidak jauh sekarang. Zija di 11 dunia, Ziong di 15 dunia. So kita ada dua wakil akan di Paris nanti. Kita nak bagi sikit perhatian kepada sukan tempur. Satu nama yang mungkin menyetik perhatian ramai. Saya pun berminat juga dengan sukan tempur ni. Nama dia adalah Jojo. Jojo Ghazali. Mendapat kontrak One Championship Thailand. Hampir setengah juta. Betul. Hampir setengah juta dengan One Championship. Saya rasa itu satu pencapaian yang sangat baguslah untuk Jojo sendiri. Baru 17 tahun. Sangat muda, dan saya memang nampak. Itu poin dia sebenarnya. Umur pun 17 tahun. Baru 17 tahun. Dan saya nampaklah ada masa depan yang cerah lah untuk Jojo. Dia belum pernah kalah lagi tau. Belum pernah kalah. 4 pertemuan dia, perlawanan dia. Okey, baik. Kita juga ingin memberi fokus. Yalah, bila cerita tentang suka duka, ada beberapa cerita duka di Malaysia. Bagaimana kontroversi legenda badminton Datuk Misbah Siddiq ditamatkan kontrak. Ariel, komen sikit. Kita tak banyak, ada 2 minit lagi. Okey, bagi saya sikit sedih lah, sebab ini antara idola saya. Dan mungkin BM dengan Datuk Misbah lebih tahu apa sebenarnya yang berlaku. Dan mungkin jelah kita pun melihat kegagalan skuad remaja dalam satu kejohanan dunia, satu lagi kejohanan berpasukan baru-baru ni. Mungkin Datuk Misbah boleh contribute di luar. Bagi saya mungkin sudah tiba masa Datuk Misbah Siddiq contribute di luar untuk bagi input yang orang ada, dia ada juga idea yang dia ada untuk membangkitkan lagi minat terhadap badminton. Ariel pada Nazrin. Dua-dua fan MU kan? Nazrin. Okey, bila melibatkan Nazrin bola sepak, kita kehilangan 2 watak besar. Bukan kehilangan sebenarnya. Kehilangan seorang, Bisai Tanaden. Saya rasa Nazrin rapat dengan Bisai Tanaden. Pada masa sama ada seorang lagi legenda kita, iaitu Khalid Ali, tengah berjuang dengan kanser. So dua-dua adalah sahabat saya, mendiang Tanaden. Banyak berkongsi pengalaman, info-info baru, nasihat-nasihat. Jadi saya harap dengan segala nasihat yang telah diberikan, cadangan, komen, walaupun pedas, saya harap ia dapat dipegang dan diteruskan oleh semua pemegang taruh bola sepak di negara kita lah. Okey, baik. Kita juga kehilangan Datuk Abu Samad, Presiden PKBM. Semoga arwah dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, masa tak banyak, kita dah bercerita tentang sukan ni. Sebenarnya kalau nak bercerita tentang sukan ni sampai subuh tak habis sebenarnya. Tapi itu je masa kita ada. Terima kasih kepada rakan-rakan menyampai, rakan host kita Azril Ashman, Nazrin Arif, dan di sebelah kiri saya Hana Syafira. Semoga yang terbaik untuk sukan negara tahun depan. Kita ada bola sepak Piala Asia Januari. Kita ada Olimpik Paris pada bulan Julai. Rencana sukan 2023 melabur tirai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat.